Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita ni berjumpa sekali lagi dalam rancangan ini pesan dai. Kita ni sudah pun orang ke penghujung bulan Ramadan dan akan dari lama akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadinya ia ni diistilahkan adalah di penghujung Ramadan ini adalah kita ni seperti satu persimpangan. Persimpangan apa? Persimpangan sama ada kita ni akan terus istiqamah untuk beribadah seperti pada bulan Ramadan sebelum-sebelum ni, ataupun kita ni akan dilalaikan untuk orang bergembira di hari raya. Tidak salah untuk bergembira, tapi kadang kita ni dilalaikan untuk orang bersukaria sampai leka akan ke kewajipan-kewajipan ibadat kita ni. Jadi pasal itu tah ia dinamakan kita ni sadar, kita ni panggil itu di persimpangan. Di persimpangan macam lagu soalnya. Kalau dulu para salafus salih, walaupun para ulama sangat-sangat merindukan ataupun orang gembira jika Ramadan itu akan datang. Ada sebahagiannya berkatanya dahulunya mereka, yakni para salaf, berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amalan-amalan saleh di Ramadan yang lalu. Kita bayangkan 6 bulan dulu para ulama dan salafus saleh, 6 bulan sebelum Ramadan diorang sudah terkenangkan Ramadan. Orang kita ni lagi hebat. 6 bulan sudah terkenangkan raya. Baju apa takkan dipakai, terlepas tu pulang bah Ramadan itu. Terus tuju ke raya bah. Masih 6 bulan tu terkenangkan ke Syawal je. Jadi ani semasa kita di penghujung Ramadan ni, di persimpangan adakah kita ni akan sentiasa istiqamah, akan terus istiqamah untuk beribadat, ataupun kita ni akan terlalai dengan malam ni last ni lagi ada sahur, lagi ada tarawih, esok lagi puasa, macam mana kita ni. Tapi sebenarnya ada keutamaan yang dapat kita ni buat di malam hari raya tu. Bukan saja kita ni orang shopping, bukan saja anda bilang salah. Tapi ni orang ada keutamaannya dulu. Iaitu kita ni di malam-malam raya ni, kalau boleh kita ni disunnahkan untuk bertakbir, memuji, mengagungkan kebesaran Allah Taala tu. Kerana kita ni tahu hari raya Aidilfitri ini adalah merupakan kemenangan bagi seluruh umat Muslim di dunia selepas ibadah puasa. Jadi untuk kita ni orang menunjukkan kita ni punya rasa kegembiraan itu, kita ni disunahkan untuk bertakbir. Takbir ni di mana-mana saja, di mana-mana. Semestinya kita ni akan di masjid, semestinya kita ni akan di rumah apabila kita ni ada di mana-mana tempat, sambil membuat kuih ke yang babu-babunya tu, yang bapa-bapanya sambil memasang tabir, bisa bertakbir. Boleh ya di mana-mana. Ada menurut riwayat Umar bin Al-Khattab, ia bertakbir di pasar, di bazar, di pasar-pasar, untuk orang menaikkan semangat itu lagi. Jadi di mana hari raya ni, kadang-kadang apabila kita ni bertakbir itu membuat hati kita ni menjadi tenang dan sejuk. Aura kebahagiaan seluruh umat muslim itu pun dapat dipancarkan. Takbir itu juga disebutkan zikir. Oleh kerana itu, tidak ada batasan untuk takbir asal masih lagi wajar. Mengagungkan Sang Pencipta dalam lanjutan takbir Aidilfitri itu tentunya membuatkan diri seorang itu merasa lebih dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takbir ini ada dua macam yakni takbir mursal dan juga takbir muqayyad. Takbir mursal ini adalah pembacaan takbir yang terikat waktunya sehingga dianjurkan sepanjang malam. Macam apa? Macam takbir malam hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Itu dinamakan takbir mursal. Okey. Waktu melaksanakan takbir mursal ini dimulai dari terbenamnya matahari malam Aid sampailah imam melakukan takbiratul ihram, iaitu orang sembahyang Aidilfitri.
Sementara takbir muqayyad merupakan takbir yang terbatas pada waktu. Macam takbir di selepas sembahyang solat 5 waktu, sembahyang 5 waktu selama hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kan habisnya tu kan, selepas sembahyang itu biasa orang bertakbir. Itu adalah yang dinamakan takbir muqayyad. Jadi waktu pembacaannya takbir muqayyad ini adalah setelah sembahyang subuh hari Arafah 9 Zulhijjah hinggalah asar akhir hari tasyrik 13 Zulhijjah. Jadi kita ini dianjurkan membaca takbir ini, bertakbir ini di malam hari raya ini. Ada juga kerana kita ni ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, zainu iyadukum bitakbir. Nah, hiasilah hari raya kalian dengan memperbanyakkan membaca takbir. Jadi kita ni dianjurkan untuk baca takbir. Bukan kita ni kan membuka-buka apa rancangannya ni. Itu adalah orang umpan-umpanan lah, umpan-umpan yang sudah dilepaskan daripada di rantaian ni, umpan-umpan syaitan itu supaya kita ni terlalai melihat rancangan-rancangan raya. Maklum rancangan raya malam-malam itu biasanya lawa-lawa sampai kita ni terlupa takbir. Yang sunnah tu yang wajib kadang-kadang terlupa Isya, terlupa Maghrib. Jadi itulah keutamaan kita ni takbir malam raya dan juga amalan-amalannya. Jadi di sini pun saya akan memberikan pandangan keutamaan mengumandangkan takbir Aidilfitri ni. Indahnya lantunan gambar takbir itu membuat hati kita ni orang bergetar, kembali mengingati momen-momen hari kemenangan itu betul yang hanya diraihkan setahun sekali. Maklum selepas puasa sebulan kita ni mendapat ujian, kita ni menghadapi ujian tu, kita ni akhirnya akan berhari raya dengan mengumandangkan takbir itu. Sunnah ditujukan untuk semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, bermukim ataupun bermusafir, yang ada di rumah, di masjid ataupun di pasar. Mana saja, di mana-mana. Jangan cakap ganjil usulnya setihnya. Ganjil usulnya bertakbir di kedai-kedai atihnya. Tidak masalah. Jangan pulang sebasar-basarnya. Tu kan ucap lain pulang. Kalau boleh kedai-kedai besar tu, mall-mall tu, daripada diorang melakukan daripada diorang menggual bahasa tu lah, daripada diorang memasang lagu-lagu raya, baik lagi diorang memasangkan takbir. Diorang bagi semangat, bagi kita ni tu syahdu sayu kepada malam raya tu. Sampai akhirnya tu orang datang pukul 7, keluar kedai itu 7.15. Luan sayu, luankan rasa anulah dan bertakbir tu. Okey. Jadi manfaat kita ni mengumandangkan takbirannya, yang pertama adalah untuk mendapatkan ketenangan fikiran dan terhindar dari perasaan buruk yang dapat menimbulkan fitnah dan dosa. Jadi apabila kita ni bertakbir malam itu, kita ni akan rasa tenang. Memang kita ni akan rasa tenang. Kemudian yang keduanya, agar jiwa dan raga ni terhindar dari perbuatan keji dan mungkar yang menjauhkan dari berkah Allah Subhanahu Wa Taala serta hal-hal yang menghapuskan amal ibadah kita ni. Kemudian yang ketiga, dibukakan pintu kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk rezeki dan selalu terjaga pada jalan kebaikan dan kebenaran. Itu adalah manfaat kita ni selalu bertakbir. Artinya kita ni tindakan ambung, tindakan sombong. Kita ni memuji Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, diberikan ketakwaan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah. Yang ketujuh, yang seterusnya adalah dapat mendatangkan banyak pahala, berkah dan datangnya rezeki dari Allah dari tempat yang mendadak kita ni duga sebelumnya. Kemudian manfaat kita ni bertakbir itu adalah mencegah kejahatan yang terlihat maupun yang indah terlihat. Dan seterusnya, ia adalah memperkuatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala beserta utusan terakhirnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, keutamaan bertakbir ini adalah untuk membuat hati dan kesedaran akan pentingnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu semakin kuat dan tidak meyakini adanya kekuatan yang melebihi dari kekuatan yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat-ingat,
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.